العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sahabat Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini, dan sebelum ini insyaallah dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala pelihara kita. Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi rahmat kepada kita, mudah-mudahan kita selamat bahkan di dunia, lebih lagi di akhirat nanti. InsyaAllah pada malam ini, di mana saya sebut pada bulan yang lalu, bukan saya nak petang, tapi hanya sekadar perkongsian, perkongsian bahan maklumat yang ada. Sebab kalau nak tentang bab ini yang berkaitan dengan akidah, tentunya orang ahli dia lah, ahli dia orang yang berkaitan dengan akidah yang berhak. Dan saya pun mengikuti dia minta Ustaz Nasir untuk dia mempakawai, tapi tak dapat dia pun penuh. Walau bagaimanapun sekadar kemampuan yang ada dan bahan-bahan yang dapat dikongsikan berkaitan dengan akidah. Kita tahu walaupun benda ini sebenarnya tuan-tuan 90-an, tahun 90-an dulu saya pernah pergi seminar dah. Kita guru-guru yang baru mula-mula start, bukan ustaz, mula-mula start kan. Dia beritahu dah maklumat ini. Tapi namun sejak akhir ini makin lagi hebat. Sedar tak sedar, yang kita bimbang, yang kita takut dalam rumah kita, jiran sebelah kita, dan melakukan sesuatu, buat amalan sesuatu, kita pun sebab dia berkaitan dengan agama, kita pun relax je. Tak tahu benda ni betul ataupun salah, kerana tu kita sendiri pun tak ada maklumat, dan bahkan kita sendiri pun kurang pengetahuan. Sebab apa? Cara dakwah ataupun penyebaran perkara yang tak baik ni kadang-kadang dia adakan dengan kaedah-kaedah yang tertentu, licik dah kadang-kadang. Seperti mana si bapa dalam stream tu, ahli penyelamat Nabi, Nabi-Nabi. Tuan-tuan, kita ataupun anak muda ini, dia buka je orang yang nama sosial, Facebook atau Twitter, dia tengok ini, dia akan baca. Dia akan baca, dan hari ini hanya orang dapat maklumat daripada jadu-jadu kemudian dia baca. Kalau dipaparkan ahli penyelamat Nabi-Nabi, tajuknya nampak bagus kan? Bagus. Kita pun baca, tengok tu ramai yang suka, yang sama, yang melayani. Dan sini ada berlakunya interaksi. Rupanya pihak tertentu dia nak menyebarkan dakwah dia. Maka anak muda kita rupanya ikut dah sekali. Jadi gitulah tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan tengok bahayanya? Belum orang buat tak kisah kan? Bahayanya dari segi apa? Contohnya akidah. Contohnya al-bala. Allah tidak mengetahui sesuatu perkara sehinggalah perkara itu berlaku. Dalam arti kata lain, nisbahkan jahil kepada Allah Ta'ala. Ini mengenai sifat kamalah, sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu ilmu. Ilmu. Maka bagi mereka berpegang bahawasanya ilmu Allah Ta'ala itu terbatas juga. Kalaulah kita pun tak tahu perkara yang belum laku dah. Kalau dia kata di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kecuali benda itu berlaku, baru tahu. Ini kita, ini sifat kita tak tahu apa yang akan berlaku besok pagi kan. Itu pegangan dia. Selanjutnya, Al-Quran yang ada sekarang telah ditolak tanpa isi kandungannya dan telah diselewengkan. Quran, kalau kita hari ini Quran ni baca pun tak lepas lagi satu kali lah. Baca
sudah menentai dan utara membayati kita pun Allah. Rupanya dia duduk sadar, dia maki kita. Dia kata Allah Qayyim. Bak kita tak faham bahasa tu satu. Kita tak kenal bahawasanya jadi ayat Al-Quran atau bukan ayat Al-Quran Karim. Bukan tadi tunjuklah kita ni. Allahu Akbar. Akidah, takrif asy-syahadah. Syahadah ni. Jadi tu syahadu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu sahabat-sahabat Nabi murtad kecuali beberapa orang sahaja. Mereka adalah manusia yang paling jahat di atas muka bumi. Sahabat yang paling dibenci Syiah ialah sahabat yang paling berjaya meluaskan ajaran Islam, iaitu Umar dan banyak lagi lah. Riwayat-riwayat hadis. Sebab kita pun tahu zaman Sayyidina Umar lah, Islam boleh menentah 23 daripada pada dunia. Nanti saya tunjuk kenyataan ulama Syiah. Rupanya siapa yang membunuh Sayyidina Umar itulah orang yang paling dihormati. Dan kubur dari hari ini pun dihias begitu indah. Sampai hari ini. Nanti saya tunjuk video dia. Lu nama dia. Nama dia. Kita tunjuk. Maka jangan cari dia ni bunuh Sayyidina Umar. Orang yang bunuh Sayyidina Umar ini mendadak dan dibunuh. Dan kubur di sekarang ni Syiah sebagai inilah manusia yang paling berjaya, manusia yang paling berkhidmat dengan agama Islam. Karena apa? Karena dia berjaya membunuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Saya tak nak panjang. Pada kitab ni, saya pun beli kat kitab ni, beli juga. Bukan beli, dia bagi masa dekat masjid dulu. Saya dapat kitab ni satu lagi kitab apa? Kristian satu. Itu masa kita pergi, dia pergi hari pertama kita datang mesti. Mana nak apa lagi dapat lihat apa yang Quran. Okey. Cuma Quran ni sebab dia sebut kata dia selawat dulu. Kemudian ni bahagia lagi kita pun ambil rupanya tuan. Ada itu. Okey, mari kita. Akidah ar-raja, kebangkitan sebelum kiamat untuk menerima pembalasan. Dia ada lagi. Allahu Akbar. Tengok. Mempercayai bahawa dosa-dosa Syiah telah diampunkan dan mereka tidak akan dimasukkan neraka. Maka tuan-tuan, sekarang ni tak pernah nak dosanya diampun oleh Allah Ta'ala, pergi jumpa imam-imam dia. Pergi jumpa imam dia 12 tu. Dan imam-imam lah. Imam-imam. Jumpa imam dia recommend. Sebab apa? Sebab kata imam ni sampai di akhirat nanti mampu memberi syafaat pada orang yang berdosa. Syafaat. Dan di dunia ini imam-imam itu boleh ampunkan dosa. Boleh ampunkan dosa. Hebat. Bahaya Syiah tengok. Tidak perlu beramal jika menyatakan kecintaan kepada imam-imam ahli bait kerana ia akan menyelamatkan seseorang dari neraka. Maknanya kita taat kepada Allah Ta'ala, dia tak perlu beramal. Tak perlu beramal banyak, tak perlu nak jaga malam. Dengan syarat apa dia? Hendaklah mencintai kepada imam-imamnya atau ahli bait, boleh mengampunkan dosa. Sebab itu ada sebagian pegangan dia orang, bagaimana kamu nak kenal Allah Ta'ala kalau selagi mana engkau tak kenal Fatimah Zahra, kamu belum lagi mencintai Allah. Dia sampai buat perumpamaan gitu. Bagaimana nak kata kamu kenal Allah Ta'ala, kamu kenal tak Fatimah Az-Zahra, anak Rasulullah SAW? Lagi cinta pada Allah, dia kata lagi cintalah yang mendalam kamu bagi Fatimah Az-Zahra sampai tahap tu. Itu pegangan. Pegangan amalan tu lagi tuan-tuan. Kemudian mengatakan ziarah kubur imam. Pergi ziarah kubur imam di Iran, imam-imam dia tu boleh sangat besar, begitu besar. Menyalah apa? Kalau kita pergi ziarah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah, dah ini hebat lagi. Kalau kita pergi Mekah, Baitul Haram, dah lebih hebat lagi.
Sebab apa? Sebab dia boleh mengkadokan, kelebihan-kelebihan yang sangat besar menjadi kubu Imam Syiah. Maknanya kalau ada kesilapan, ada amalan-amalan yang tersangkut hingga rumah dulu, pergi kubu imam ni, pergi doa kat sana, maka seolah kita tertunailah apa yang dilihat. Hebatnya dia macam imam-imam ni macam kabel juga. Dia kabel juga. Menghalalkan menjanjikan ganjaran besar kepada penganutnya yang mengamalkan seks bebas dengan nama nikah mut'ah. Ni anak muda suka anak muda suka. Tak kira lah untuk 1 jam ke, untuk 2 jam ke, untuk 2 hari ke, bagi dia adalah halal. Ini biasa lah. Menghalalkan melewat isteri jika mendapat kerelaan. Ini di segi amalan akhlak. Syiah bersikap biadab terhadap Nabi-Nabi dan Rasul antara dengan melebihkan imam-imam mereka daripada Rasul-Rasul. Nanti saya tunjuk tentang video bagaimana azan Syiah. Dia tambah lagi tuan. Asyhadu anna Ali waliyullah, disebut lagi. Dia sebut jelas. Dia melebihi daripada, bahkan ada melebihi daripada Allah Ta'ala. Melebihi daripada Allah Ta'ala. Contohnya berlaku peperangan contohnya berlaku, kita nampak Amerika serang Saddam Hussein Iraq. Tuan-tuan, Muassasatul Syiah mengambil kesempatan, tuan-tuan. Dia ambil kesempatan untuk bertindas, bahkan bunuh, bahkan sembelih kaum Sunni. Bapak hari ini kita kena beritahu, kena ada rasa benci, rasa bimbang. Sebab apa? Dia dah istihad, tuan-tuan. Darah kita orang Sunni halal. Maksud kepada darah kita halal, maknanya dia bunuh kita halal. Mana dia bagi dia halal bunuh orang Sunni. Bunuh orang Sunni. Allahu Akbar. Syiah menghina dan mengkafirkan dan melaknat isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lain atau tamu Aisyah dia kata bapak syaitan, dia kata. Sayyidatina Aisyah ni dia kata syaitan besar, dia kata. Syaitan besar, dia kata. Nampak tuan-tuan? Ini pegangan dia. Bersikap biadab dan menjadi sebagai ajaran agama, melaknat dan mengkafirkan orang-orang muda, iaitu sahabat-sahabat Nabi yang banyak berdasar pada agama telah pergi. Maknanya nak tahu orang mana, contohnya bagi dia orang yang selalu menghina dan mencaci para sahabat, itu orang yang baik bagi dia. Maknanya zikir bagi dia apa dia? Maknanya sebut hina kata Abu Bakar, ke Umar, Osman, sahabat Nabi. Bahkan mereka ini mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Tuan-tuan, Masya Allah Ustaz, baik itu rukun iman dia, rukun Islam dia tak sama dengan kita. Sebab kita nak tahu rukun hadis yang menyatakan rukun iman itu ialah diriwayat daripada Umar, kan? Nak bagi bahawasanya rukun Islam ala khamsin, benarnya Islam ini atas 5 perkara, kan? Dan rukun iman itu hari itu diriwayat daripada Sayyidina Umar. Kalaulah mereka mengkafirkan Sayyidina Umar, dan tentulah rukun Islam yang tersebut hari ini itu tak ada bagi mereka, tuan-tuan. Tak ada bagi mereka. Baik itu syahadat, mereka pun beza dengan ahli sunni. Kita memang tuan. Menghalalkan bohong. Sebab itu bila orang tanya, kamu tahu tak Sayyidina Ali karamahnya masa pelantikan Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pertama, kita sebut bahawasanya Ali sendiri memberi baiat kepada pelantikan Sayyidina Abu Bakar. Dia kata tak, itu helah Sayyidina Ali, dia kata itu. Dia kata helah Sayyidina Ali, tadi mengaku lah. Kan, sebab itu Sayyidina Ali nanya, Sayyidina Ali tidak setuju dengan pelantikan Sayyidina Abu Bakar. Menghalalkan bohong, kan, nifaq atas nama agama dan menamakan ini. Tuan-tuan, kalau dengar perkataan ni, taqiyah, perkataan baru ni, taqiyah. Kalau kita dalam politik kita panggil apa? Allahu Akbar. Dalam siasat itu orang panggil
Apa dia? Lupa lah saya. Kerjasama ni, bekerjasama dengan orang Islam ni, dia istilah tu kan, ada istilah tu. Kata sama, lupa lah, biar lupa kata tu kan. Takalluf, saya sebut takalluf, ada sebut tak? Bukan tak mau sebut, tapi tidak sebut, lain mana tu kan? Macam itu tu kan. Mana kita dibenarkan. Maka dia dalam ini, dia kata, dia bertanya, kenapa Sayyidina Ali tak pakat pun, bahkan dia memberi bai'ah. Bai'ahnya apa dalam kata janji tak setuju. Dia kata dah Sayyidina Ali sudah taqiyah ya. Dan menjadikan sebagai amalan utama dalam kehidupan mereka. Apa dia tuan-tuan? Dia depan itu dia boleh dia kata dia pun syiah dah. Depan kita cukup elok. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama, mereka memanjakan ataupun kita belakang itu. Macam saya tadilah di Jabat Pelajaran Kelang, daerah Kelang. Dalam orang ustaz pakar buat kerja. Saya tanya sini siapa malam di sini ada syiah. Kenapa ustaz? Kalau ada syiah mai kita berdebat. Saya nak berdebat sampai saya kalah. Saya boleh cerita kau kan. Okey, bila debat kat tempat kita tanya aja kan. Mana isi poin itulah. Tak tahulah saya tengok ada tak saja nak test tak ada itu pula aja. Kita bapakan kan kita tembak bila kena tu dia respon tu kan kalau ada. Maknanya tak ada lalu. Tak ada lalu. Kau orang tapi tahu lalu. Kan. Ada tapi kalau ada tu ngang tu batal isam. Allahuakbar. Dia gunakan atau teringat perkataan taqiyah. Perkataan taqiyah ni siapa yang menganut Syiah dia mula dia pergi faham benda ni. Apa maksud dengan taqiyah? Sebab apa benda kita katakan kenapa sahabat lain begini-gini Sayyidina Ali tak pernah, bahkan Sayyidina Ali pun ikut sokong zaman Sayyidina Ali, zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Dia tak ada itu taqiyah. Kan taqiyah. Gitu. Macam kita surat-surah ni kan, tujuh dia keluar tak? Aku setuju tadi saja itu taqiyah. Itu maksudnya gitu kan. Maksudnya dikatakan tu kan, kan. Dia ada surat macam ada surat tingkap lah, ada surat berbagai itu kan. Ada setengah orang tu dalam surat dia puluh surat tuan-tuan, dunia ni dia yang punya. Ada begitu tu kan. Allahuakbar. Okey, pandangan Syiah terhadap Al-Sunnah adalah golongan yang hina di sisi Syiah kerana tidak percaya kepada iman Allah. Ini yang dia bawa mana? Sampai tak percaya langsung kita ni kalau percaya satu okey. Maknanya bila kita ahli pandangan daripada ahli sunnah wal jamaah, bila tak percaya, tak berpegang, tak dengar nasihat imam dia yang dolah ini, selagi itulah mereka mengistiharkan ataupun menghalalkan dalam itu. Itu hebat tuan-tuan. Ancaman terhadap as-sunnah lagi. Pandangan hina boleh mendorong kepada penindasan, perpecahan dan sebagainya. Ini debat mudah. Ini kita pun tahu tuan-tuan sedang sikit. Tengok anggapan dia tadi. Syiah menganggap sahabat-sahabat adalah perampas khalifah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu yang dilantik oleh Nabi SAW. Dia kata Nabi tak dilantik. Dia kata Nabi telah melantik Sayyidina Ali. Bukan pada hak tu. Tak apa selanjutnya kita. Menganggap pemimpin ahli sunnah telah menzalimi ahli bait. Ahli bait. Keluarga Nabi lah. Bermula kewafatan Nabi SAW, kemuncaknya ialah adalah pembunuhan Sayyidina Husain. Tuan-tuan, tengok boleh tuan-tuan, ini negara kita. Ada itu Perlis Malaysia, Hautan, Iman Husain. Nanti kita tunjuk apa yang dia buat. Yang menarik itu tuan-tuan, ramai tuan-tuan. Dan dia ramai itu anak muda tuan-tuan. Anak muda kita bukan ayah dia berpik dalam tuan-tuan. Yang berpendidikan tinggi tuan-tuan. Yang berpendidikan tinggi. Ini tuan-tuan, anak kita tuan-tuan. Satu lagi tuan-tuan, nak sama juga baguslah tuan-tuan, kita ada WhatsApp, ada laman sosial Facebook. Tapi tuan-tuan, benda-benda tu yang kita tak pasti, yang kita forward ke orang lain lah tuan-tuan. Yang kita forward ke orang lain pula. Kadang-kadang kita edit gambar kan, kita post ke orang lain. Kau ni tokok sikit, kau ni tambah sikit lah kali. Tu ceritanya kawan duduk main bola je. Facebook tu bawa tu dia mati dah tuan-tuan.
atau pecah kepala, telinga cabut. Dia terdoa, aku tengok putus kepala dia kata. Dia kata, tak Allah kali kau tu pun Allah balik hebat kan tu. Berlaku yang sudah tak pernah tuan. Ini berlaku dah tuan. Tu wajah-wajah tuan. Wajah-wajah. Selaju kan. Okey, habis. Macam saya tadi, saya mungkin nak tentang banyak-banyak. Saya tak nak tentang banyak-banyak. Kita nak tengok amalan-amalan yang dibuat. Mana ni Allah SWT. Jadi untuk saya tak perlu cakap, perlu tak tengok je. Orang setakat mana. Faham betul kat sini. Allah SWT. Ada kat sini. Maknanya mungkin tuan-tuan saya malah banyak libat dengan motivasi, recall bagi muhasabah anak-anak remaja, anak-anak tua adalah saya pun tak perasan dah berlaku kesilapan saya. Contohnya lah nak buat budak-budak nakal ni bagi nak tunjukkan pengajaran iktibar. Rupanya kadang-kadang video yang ditayang itu tak sedar adalah merupakan dakwah orang Syiah ataupun selawat-selawat yang dilakukan, nyanyi-nyanyi yang merusuju, boleh menangis. Contohnya seorang budak kecil, saya pernah hampir-hampir guna dia, tapi cuma apa pula cakap tak faham. Budak kecil dia kan tuan-tuan, dia ceramah depan ribuan, puluhan ribu orang sampai menangis-nangis. Rupanya dia cerita, rupanya dia kutuk Sayyidatina Aisyah tuan-tuan. Kita dengan rata sebut Sayyidina Aisyah syaitan. Yang kan Sayyidina Aisyah, Sayyidina Aisyah ni lawan apa? Lawan syaitan. Dia kata Sayyidatina Aisyah tu syaitan. Ramai pakar-pakar motivasi dia untuk menaikkan semangat anak-anak kan. Tengok budak ni, dia mampu berceramah ni. Rupanya isi ceramah ni cakap Arab, tak tahu apa kan. Kita pun guna pakai Allah SWT. Nanti kita tunjuk dulu kan Allah SWT. Kita bermula sikit dengan Malaysia tuan-tuan. Nanti negara kita Allah SWT. Bila banyak sangat, saya sendiri jadi pening tuan. Pening nak mula di mana? Pening nak mula di mana? Tengok tuan-tuan, tengok lemah saudara aku dah. Okey, ini di Malaysia tuan. Tutup padang dia. Lupa kopi yang masuk dalam apa? Dalam komputer. Ni dah orang tu bila pakai alat bantu SCP. Kadang-kadang mudah, kadang-kadang menyusahkan. Ni ada orang sekarang ni, kau tak boleh tayang, kau tak boleh tayang ni. Kat sini je tadi. Agak-agaknya bukan. Sebulan tak kita tak tahu baca. Kat mana tadi? Slide ni.
sini. Slide macam tu lah. Kita tengok dia. Tengok tuan, kawan lama kita ke mana tahu? Tak sedar. Okey, dia mulakan dakwah termasuk dengan acara kebudayaan Islam. Bahkan dia masuk contohnya dia cuba masuk dalam program-program macam ni. Program-program yang menyedihkan, menyedihkan hati, mana dekat tuan-tuan. Maknanya dia dengar lagu ni dapat memberi kesan. Dia memulakan daripada kata program motivasi, muhasabah ataupun bagi semangat untuk bekerja, untuk bina. Biasalah Ustaz, tepuk tu. Apa maksud tepuk tu? Maksud tepuk ini ialah kalau kita salah dia astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia yang macam ni. Ni paling gugah kan. Dan acara ni biasanya dibuat di bulan ni kan, 10 Muharram. 10 Muharram dan juga dibuat pada kita sibuk dengan korban. Tengok apa orang Syiah buat tuan. Kita jatuh lembu tuan. Kita korbankan kambing, dia korban satu. Lagi tunjuk hujung. Tak tahu dah kalau sempat saya nak tunjuk. Ini tu lah. Budak kecil pun, budak remaja lagi benar ni dah diterang kan. Dah pun boleh kan apa? Pada Rasulullah. Jadi dia problem. Politik aja ni, nak anggur dia. Tengok tuan-tuan, hari 10 Muharram hari apa? 10 Muharram hari apa pada Ashura. Ashura ialah ni dekat ni. Kalau tengok kawan kita buat upacara macam ni tuan-tuan. Ni di Malaysia ni, kita tengok apa yang dia buat. Saya pun tengok juga. Okey. Ini semua sahabat kita tuan-tuan, orang Melayu, orang Jawa, orang Siam. Ini enak majlis apa? Majlis kita astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini dia buat, itu kita. Dia cara nak istighfar macam ni. Ini mereka awal tuan-tuan, dia tepuk dulu. Sampai ucap sekali lah kali pisau dia cucuk dulu. Sampai ke tahap itu dia cucuk kepada dia. Dan ramai orang kita tu kan. Ramai orang kita. Apa kita tengok sikit-sikit tentang tengok semua lagi terletak. Kan. Tak kira kita di sini kita tinggal ni, baik tengok rumah buat hati. Kan. Okey, saya mula daripada mana dan tuan. Okey, berlaku kesyirikan tuan. Berlaku kesyirikan. Ni kita kata bahaya ni ataupun kita kata sesat ni. Berlaku kesyirikan. Tengok, dia sampai peringkat sampai digelar Sayyidina Ali itu sebagai Khalid. Khalid apa dia? Khalid itu Allah kan, maknanya pencipta. Sampai ke tahap itu. Okey, kalau mampu juga. Tentang apa kita tahu kenapa Allah minat? Dia buat konsep macam tu. Anak muda memang mudah tertarik. Seronok kan? Seronok ni dosa kita buat. Dosa tak ada masalah. Kau boleh pergi jumpa iman diampunkan, selesai masalah. Itu. Sebab itu mudah tertarik dan dia tidak meninggal kita. Kalau buat salah Allah kau ni. Sebab dia bagi jaminan dosa dia diampunkan. Kalau kita terpulang daripada rahmat Allah, kita ngajak kamu kena istighfar, kena minta pada Subhanahu wa taala. Khalid. Tengok tuan-tuan ni.
Ya. Bahasa Melayu tu ada, bahasa Melayu. Mana di Indonesia? Sampai dia akan jatuh, sampai tak berdiri lah, khusyuk lah, khusyuk. Khusyuk. Bagi ini tak sembahyang, tak apa tuan. Ini yang penting. Amalan tadi. Apa yang saya bilang ni? Dia buat yang menarik. Seronoklah orang kan, dia nyanyi tepuk tangan itu. Besar-besarnya. Segala untuk mengusai. Ini dia sebenarnya dengan istiwa al-Kabalah. Allah. Ini tahu apa dia? Suruh Ali Al-Mahdi. Sedih kan? Master. Mana ini masuk pegang batu dia dah mati, kita minta pertolongan Allah Ta'ala. Dia minta Ali, Ya Hasan, Ya Hussein. Nak mati ya kan? Nak mati, dia tak sebut Allah SWT pun. Dia sebut Ya Ali, Ya Hasan, Ya Hussein. Dia pegang-pegang tu tuan-tuan. Maknanya satu tuan-tuan, sampai perkara-perkara yang membarat pada syirik tu tuan-tuan. Tengok sikit lagi lah. Ta'rif. Tu bagi apa maksud ta'rif ni. Yang ni tuan-tuan. Tengok tuan-tuan. Pegangan dia, percayaan dia terhadap Al-Quran Al-Karim. Okey, Syiah bercakap bahawa Al-Quran telah diubahkan. Ialah berlaku perubahan, penambahan dan pengurangan Al-Quran. Ini untuk kita tuan-tuan. Allah yang melihara Al-Quran dari segala perubahan dan penukaran. Itu untuk kita tuan. Tetapi apa dia anggapan mereka, pegangan mereka tuan-tuan. Syiah Imam yang mengatakan sebaliknya Al-Quran diselewengkan. Tak percaya kita tengok. Dah kita lihat hadis dalam kitab Al-Kahfi. Nama ustaz adalah kitab Al-Kahfi. Usul Al-Kahfi nama dia. Ini pegangan-pegangan dia lah. Apa kita tengok. Sebenarnya kami punya sebuah mazhab yang namanya mazhab Al-Fatimah. Apa dia? Tahukah anda apa mazhab Fatimah itu? Tiga kali ganda lebih baik daripada Al-Quran. Pegangan dia. Tiga kali ganda bukan satu kali. Kitab induk dia. Dia mendahulu Al-Quran mereka tiga kali ganda lebih besar daripada Al-Quran masa Utsmani. Kitab hadis yang penting adalah kitab induk akidah yang 4. Tidak ada kitab yang serupa dengannya yang berisi riwayat daripada keluarga Rasulullah. Ini riwayat Rasulullah. Kita disebut syariat tafsir. Benar beriman kita beriman dengan cinta pun.
Ini bentuk penambahan dia tuan. Dia mesti ada ahli. Kalimah ahli itu mesti ada dalam Quran. Ada sahabat-sahabat itu, bahkan saya pun terpedaya juga, terpedaya terkena juga. Contohnya orang belajar tarawih, dia ada selawat itu masuk itu, kita pun tak sedar. Dan saya tak apa, langsung nak apa nanya, punya big lagu. Bahagian sebagian bahawasanya Al-Quran itu telah dikurangkan dan ditambah. Karena cerita contoh sahabat ada kaitan ayat contohnya maksum. Maksum, ayat maksum saya sudah ingat tuan. Dia maksum dia situ ialah Al-Bib. Kita bahkan maksum pada Nabi, pada Rasul dia. Kita mahu tuan. Apa maksud pula dia kuat ni contohnya dengan Fatimah. Dia samakan malam Lailatul Qadar itu tuan. Malam Lailatul Qadar itu samalah seperti mana kau cinta Fatimah, kau kenal Fatimah, ambil berat, ambil cinta Fatimah Azhar Dewan Anwar. Dia sampai ke tahap itu dia tu. Mudah yang boleh nak dapat Lailatul Qadar, kan? Kau kena ambil cinta tahu Fatimah Azhar. Lalu dia kata fi Lailatul Qadar fi Syiah. Saya tak ada macam mana dia nak beritahu je. Nak beritahu kata apa? Maknanya dia sama. Kita tahu bahawa Lailatul Qadar ada 11,000 bulan yang kita fadilah gini. Bagi dia, bagi penyangan dia kata sama lah kalau kau ambil tahu. Contohnya ambil tahu perjuangan yang dilakukan oleh Fatimah, kau ambil tahu kasih sayang dan kasih dia, maka kau dapat Lailatul Qadar. Okey, setelah itu saya ambil lain. Itu bahagian untuk bahagian takrif. Taqiyah, ada bukan taqiyah? Ini taqiyah tu sih. Asal taqiyah. Tuan, kita duduk diam tuan. Sedangkan Syiah dia memikirkan bagaimana nak menarik orang Malaysia. Nampak tu? Wakilan dan Maulana Syiah. Di Malaysia menasihat itu adalah khusus ditujukan kepada kita Malaysia. Bahasa apa yang tadi mana? Urdu ke? Ada mengatakan ini pakai maki Sayyidina Umar. Umar adalah anak Arab. Ini memang maksud.
agama sebab kita tak masuk takdir. Okey, yang berlaku ketara ni tuan. Orang Islam sebab Iran ni apabila dia menang dalam revolusi Iran tu, kan, nampak dia cuma adalah satu-satunya negara Islam. Tapi tengok Islam adalah sunnah, tidak pernah buat mempertikaikan ini. Bagi kita tak ada yang takiyah-takiyah yang tidak masuk dalam akidah dan kepercayaan kita. Video sini ni saya tunjuk ni menarik perhatian, dia tuju kepada kita gaya nation. Dan yang kita tak pernah apa-apa kita itu tuju kat dia. Maknanya apa dia? Tuan-tuan, Malaysia ni merupakan tapak dia. Malaysia ini merupakan tapak kan. Bahkan jadi tapak pun tuan-tuan. Dan jadi tapak pun. Mana tuan-tuan? Dia banyak sangat saya dah tengah pilih yang nama dia tuan-tuan. Sini tunjuk dia bagaimana dia azan. Ada tak tuan-tuan? Azan. Nampak tak? Ada tak ni? Ada. Nampak tak? Tulis azan. Syiah azan. Tadi saya tulis je nak tunjuk. Tunjuk folder mana ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk kat takiyah. Mana takiyah ada tuan? Kat sini. Baik. Bawah sikit. Betul. Ini betul. Macam-macam jadi nampak. Tu pun banyak nampak boleh. Itu kat Syah. Tengok sama tak macam bila kita azan. Dia tunjuk muka juga ada tuan. Dia tampil kat orang yang azab surah sedar, orang baca Quran sedar, orang yang sedar, tertarik kat kita. Tak ada apa lagi tuan, sama ya. Saya dengar kat luar tak tu dia, total kuning dan azan Syiah. Tuan-tuan dengar selepas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita apa? Hujjatullah. Okey, sebab pada Allah, sebab kita panggil apa? Syahadatain kan? Kita panggil syahadah. Kita syahadah kita tak letak tuan. Bagi dia lah. Kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pertama lagi Ali, Hasan, Husin. Kan? Kita tak lepas lagi. Dia kata nanti akan nanya. Akan nanya. Dia kata nanti dia dalam umur dia suruh syahadah. Kata Pak Sunni tak boleh sebut wa anna Ali ya Rasulullah waliullah. Kata Husin tak sebut. Tak boleh sebut. Kenapa? Kerana tak mengikut. Okey, tengok sikit tuan-tuan. Ni apa ni?
Ni demo ataupun dakwah ataupun ini di KL sebenarnya di KL. Ini anak-anak muda itu yang ada kat mesti ada kat college teman. Dengan kita tengok aktiviti di Malaysia ada. Aktiviti Syiah di Malaysia. Kita pun tak tahu tuan-tuan, tiba-tiba berlaku rumah kita, anak kita, negara kita tak tahu. Mana kita ni? Okey. Tuan-tuan buat. Ini saya tadi. Mana bos 10. Tetap boleh agak ni orang mana? Orang negeri mana cara dia ni? Tetap boleh agak negeri mana? Tetap boleh agak kan? Kan dah kau rumah kita. Okey, kita sikit je ramai ke tuan? Kalau anak keluar malam balik bawah tu kita boleh tahu tuan-tuan tanya walaupun dia pakai VR kan, pakai teriak kan, pakai buang. Saya pun terminat kan, terudar dengan nyanyian dia, dengan main dia kan, tak perlu pergi semayang kan. Sebab tu orang suka, sebab orang tertarik, sebab apa? Dia mencari. Kalau kata cara kat sini lah, cara sini orang suka apa? Dia bawa cara dia begitu. Cara begitu, Allah Akbar tuan-tuan. Senang ambil kita tuan dengan sikit pandangan Ustaz Harun Taib. Kat mana saya lupa tu. Dia buat ulasan mengenai Syiah ni, sebab dia rajin pergi. Ada tak Ustaz? Nonton nampak dia tu, Ustaz Harun Taib. Buat lagi. Dia buat penjelasan pemberi penerangan yang begitu hebatlah. Dia syirik takiyah. Oh ini. Okey. Kita dengar dia punya pandangan dia tu kan. Nak pernah saya. Sebab tadi ni dia lagi pergi kan. Dia kongsi lah. Tu, nampak dia istihad tu. Wajib kita semua ni wajib dibakar. Ulama wajib dibunuh bagi wajib ulama kita ni. Ya. Sebab itu sahabat betul Al-Qadawi ni. Dalam kawasan tu dekat mana? Sedap dia, betul? Ayat Quran dia ubah. Lepas tu dia katakan hujah. Wajib membunuh Sunni, katalah wajib membunuh ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu tuan-tuan, saya tak tanya tempat kita video dah. Saya tempat video lah, ada yang ni. Apa dia mengambil cakap bahawasanya, tuan-tuan, hari kita sebelah lembu, korban dia adalah dia bagi dia sebelah orang Sunni. Tujuan tuan-tuan, korban dia adalah orang Sunni. Dia kata korban dia orang Sunni.
Kita jatuh ke lembu kan, kempor kambing, dia cari orang Sunni. Kan? Kalau kata di siapa itu dia cuma dia bagi dia, itulah yang paling hebat kan. Boleh orang Sunni. Baru saya tempat buat video dan cari bagaimana dia membesarkan orang yang kubu-kubu yang membunuh sahabat. Sedangkan mereka itu tak ijtihad Islam pun. Yang bunuh Abu Bakar kan, dia ijtihad. Siapa yang terlibat dalam pembunuhan berkaitan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, itulah pejuang Islam bagi dia. Pejuang Nabi. Kita apa yang dinyatakan oleh kitab ini ya. Tak perlu. Panjang dia punya. Kita semua panjang tuan-tuan. Hanya saya sebut bagi benda ni semua ada dalam jenis tuan-tuan. Hanya kita tak sempat nak impunkan, nak ceritakan. Ada kawan kita jawab, ada kawan kita memberi penjelasan. Nak bagi tahu ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, banyak nak beritahu wilayah itu dah banyak. Bahkan sampai berlaku perceraian dah di Kedah tu kan. Cikgu ni dengan cikgu ni kerana suami dia dah dah Syiah sampai ke mereka yang
menyebabkan dia menghalalkan segalanya, bahkan menghalalkan segalanya, lahirlah perceraian dan umpamanya. Dan begitu juga yang sebaliknya, isteri dia yang menganut ajaran Syiah, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, sebab apa yang cukup sangat, sebab Yusuf Al-Qaradawi pun dia tarik balik dengan pandangan dia, fatwa dia sebelum ni, baru dia hakikatnya. Di sebalik apa dia berjawab dengan Hizbullah, di Lebanon, semua ada kaitan, tuan-tuan. Ada kaitan. Tengok, walaupun kita bukan sokong Saddam Hussein tu kan, bukan kita sokong dia, tapi tuan-tuan selepas dia jatuh bermuhajirlah lah. Kita mendapat 40 orang, 30 orang kena bawa buat tengok, buat Sunni. Dulu dia tak berani. Bila negara nak kena hubung harga gitu, maka dia ambil kesempatan di situ, tuan. Dan begitu juga yang berlaku di mana? Berlaku di Syria sekarang ni. Dan begitu juga berlaku di mana? Di Mesir. Bila tengok negara dalam keadaan hubung harga, dia mencarilah. Datangnya orang panggil pun tenaga daripada luar, kuasa daripada luar, dan sambil-sambil dalam tingkatan nak menolong, nak bantu. Tapi sebenarnya tuan-tuan, itulah cara dia nak menyebarkan akidah kepercayaan itu. Betul tuan-tuan? Di sana tuan-tuan boleh tengok, dan insyaAllah sini ni pun saya kopi tiga kat sini kan. Dia sudah kebanyakan tak salah. Saya pun dah minta izin dah. Sebab masa kata tuan-tuan nak tengok ni 3 hari pun tak habis ni kan. 3 hari pun tak habis. Hanya kita kena tahu dah sebab apa kita takut. Contohnya tuan-tuan berkaitan dengan salat, berkaitan dengan cara pakai, cara sembahyang dan umpamanya. Dia memang kita takut kita rasa apa punya anak aku kan, anakku rajin selawat, anakku rajin doa, anakku rajin keluar rumah berjumpa, pakai serban, pakai rokok, tuan-tuan. Kena tanya tuan-tuan, kena tanya. Kita boleh tahu kata benar ni salah, benar ni tak betul. Dan kita tak tahu, kita nak hukum macam mana antara salah dan betul, tuan-tuan. Walaupun di sana kita kitab yang sebelum cerita ke bahawasanya Syiah ini perbezaan pendapat, tetapi kalau tengok peringatan tadi, tuan-tuan, dia kata buat masjid Sunni wajib diuntuk. Nampak tak? Ulama Sunni wajib dibunuh. Nampak tak? Dia menghalalkan, maknanya dia telah mengkafirkan kita kan? Dia telah mengkafirkan kita. Kita tak pernah apa kita nak menyatakan bahawa dia tu musuh kita kan. Tapi dia punya, dia maksud dapat yang cekok, tuan-tuan. Kepercayaan, maknanya kamu belum lagi menjadi hamba Allah yang sempurna bagi dia. Selagi mana kau tak menyeberangi, kau Sunni, tuan-tuan. Selagi mana umat Islam tak tunduk dan tak patuh kepada imam yang ke-12, tuan-tuan. Sila tempat duduk juga, tuan-tuan. Di Kelantan dan di Kedah. Biasa dari tempat ni, dua-dua ni tempat pengajian Islam kan, pengajian Al-Quran atau sehingga pondok-pondok banyak kan. Tuan-tuan, situ lagi buat, tuan-tuan. Lagi buat sampai ke bila keluarga dia berlaku kematian, dia suruh lagi keluar semua, tuan-tuan. Dia akan tulis di tubuh jenazah, tuan-tuan, dia akan tulis nama imam 12 ni menjadi bukti nak bagi syafaat nanti. Maknanya iman di 12 ni akan berlaku di akhir nanti sebaris dengan Nabi untuk memberi syafaat. Untuk bagi syafaat. Dia kata, ni kalau hal lain dia tak percaya pada imam, semua pada imam-imam tersebut, semua nak minta syafaat kepada Rasulullah SAW. Kan imam tambah lagi 12, campur Nabi jadi berapa? Jadi 13. Cepat sikit kita bagi syafaat. Syafaat ni bagi rekomen lah, tuan-tuan. Rekomen lah. Macam kita nak bawa orang kan, kita nak bawa apa, nak bawa orang apa, kita kena minta orang tinggi sikit kan, sokongan. Itulah dunia. Dia akan nanti kita tahu dah. Dalam ayat kursi jelas-jelas kan, tidak boleh diberi syafaat kan. Apa ayat kursi tu? Allah. Kita nak baca dalam lepas kita dianjurkan, dikalahkan pada surah ayat kursi, tuan-tuan. Bukan untuk ambil ketujuan syaitan lagi, ayat itu untuk menjaga dan menjaga iman kita. Oleh kerana kita tak tahu baca itu, ustaz perlu dizikir kan. Baca iman kita tadi. Dia tak sayang kan ayat kursi yang baca setiap kali sembahyang kan. Sebut bahawasanya bagi dia iman 12. Tuan-tuan, kain sejadah dah. Kain kapan dia, tuan-tuan? Kalau kain kapan kita Sunni dah putih je kan dalam apa? Kain kapan dia akan penuh dituliskan dengan nama Ali, nama Imam 12 tu Husain dan Hasan. Kat atas
dahi, kat atas dahi ni, dia punya wangi, dia kan tulis apa? Tulis Allah atau Muhammad kan. Bagi bukti dia kata beriman kepada Allah dan nama imam dan Tuhan ditulis kat dada tuan. Saya tak pasti dia guna dakwah ataupun guna dakwah. Kita tak pasti, kita sebut tak pastilah. Tapi yang pasti kita tengok di kain putih dia tulisannya berwarna merah. Tuan. Sedangkan kalau yang meninggal tu tak syiah pun di sana, anak-anak dia semua mengandung itu semua jadi gitu tuan. Dalam akidah tu tuan. Saya tak tempat yang saya bukannya pakar tuan. Saya dah pergi kursus dapat bahan ni, rasa nak kongsi tuan. Rasa nak kongsi. Kalau kita nak hebat lagi, kita nak cari orang pakar sejarah lah. Pakar sejarah orang hebat dia kita buat seminar kan. Tapi itu dekat jabatan jaris buat, dekat pelajaran buat, dekat buat supaya nak sebarkan. Lepas tu kita menanya, apa salahnya saya kata bahan-bahan yang macam ni disebar-sebarkan. Dia tak masuk TV tu kan? Tak masuk TV kita nak untuk menjaga untuk menjaga hubungan baik. Selalu macam gitu kan? Apa salahnya tu kan? Kita boleh kongsi kawan kita di pejabat, di rumahnya kau buka sini tengok, bagi pandai, kau tengok sikit-sikit. Ditakuti nanti anak kita bukan lanjut kita tu selawat elok dah. Saya ingat lagi bila saya tengok balik Allah, aku dah hafal lah yang ni. Saya dah hafal dah dulu sebab nak ingat lagu Taranum tadi. Dia Taranum ni dia kena ada key dia. Ada panggil apa? Dia panggil apa? Wazan dia. Tapi saya hafal wazan kau Melayu. Nasib baik tak masak, tak hafal kau Arab. Kalau Arab pun banyak buku kita belajar di Iran kan. Buku dia masuk tu. Saya tak hafal tu, saya hafal watak bahasa Melayu kan. Ula batu kakiku sakit. Tu cara saya lah. Sebab tak ingat kan orang tu. Sebab masa tu dia nak lagu je. Rupanya baik kita hafal rupanya dia nak masuk dari ya Ali. Kita masuk ya Husain. Tadi saya tak ustaz Syiah dah kata. Sekarang ni kalau saya kata guru kita saya rupanya kita nak ambil lagu tu supaya kita bawa ayat kita boleh masuk je kan. Tiba-tiba jadi gitu kan. Sebab kita tak sedar kan. Tak sedar kenapa? Karena kita tak nak orang bagi tahu kan apa maksud dia ni. Kalau macam azan tadi jelas betul kan? Wa anna waliyullah. Itu apa jelas? Tak kuat tak jelas tu. Kita tu baca Al-Quran tu kena hati-hati kan. Selawat boleh doa. Rupanya ada hati-hati tuan-tuan. Dalam program motivasi Islam dan kalau sudah tuan-tuan dah ramai dah tuan-tuan, dah ramai dah guru-guru pendidikan Islam. Guru-guru pendidikan Islam yang acur Syiah di sekolah kuasaan dan sekolah lima tuan-tuan. Apa ya? Kita ni jadi kenapa Islam ni kalau Selangor kita ada sekolah kafar benda dia jahat cikgu pendidikan Islam pula. Cikgu pendidikan Islam di 41. Ada video tu ni yang belajar ada ijazah tu kan. Ada ijazah dari Rusuluddin tiba-tiba buat ni yang bawa kan tipunya budak-budak orang angkat tangan. Ustaz ni saya buat takiyah macam mana Ustaz? Mana tahu balik rumah anak kita tanya mak takiyah tu benda mak kita tak tahu. Sama dia Ustaz ajar. Itu je lah Ustaz ajar. Sudah Ustaz. Begitu kan macam sepupu saya ni. Mak nak baca macam mana? Kau belajar tadi macam mana? Kau baca lah macam Ustaz macam tadi. Mak nak baca. Baca je Ustaz nak. Baca Ustaz macam mana? Anak pun baca. Macam tu. Wah kita tahu rumah dia. Kita tahu rumah dia mana kan. Sebab kita tahu tuan-tuan. Saya ingat tak mustahil di negeri Selangor ni pun ada. Tapi kalau kata cikgu pendidikan Islam di sekolah ngajar apa tuan-tuan, dia buat syllabus sendiri tuan-tuan. Dia tampak syllabus sendiri. Dan tentu di pusat mereka kalau tengok pun ada. Soalan-soalan yang ditanya. Sini ada soalan. Soalan ni saya tak mampu nak buat, saya tak mampu nak buat, saya tak mampu nak jawab. Saya takut saya salah jawab. Bukan benda ni kita saya takut dulu.
tidak, saya tak berani jawab. Saya terang saya tak pasti. Tahu tapi tak boleh jawab. Tak kisahlah jawab tuan-tuan. Bab yang berkaitan dengan akidah. Batu tuan-tuan, kalau siapa bagi risalah buku-buku dalam tuan-tuan, tuan-tuan akan tengoklah di mana di kulit buku pengarang dia siapa kan, dikeluarkan oleh apa tuan-tuan. Dan begitu juga tuan-tuan dengan lam sosial. Contohnya lah, saya tengok tuan-tuan baru di Kelantan bawa bola dengan aku. Pada orang faham kat sini? Yang faham kan? Dan Ustaz pun pakat aku bahas bahawa jamaah kosa. Jamaah kosa masalah main bola kan? Masalah main bola. Lepas tu saya tengok dia, saya kata pakat Ustaz kata boleh kata gini. Dia kata Ustaz Azhar kata boleh asalkan sembahyang dia. Dia guna dulu. Kita tengok dia dakwah yang bihal tuan-tuan. Ustaz Azhar tu dia waktu apa yang tak nak sembahyang tu. Pokok yang tak nak sembahyang asalkan sembahyang sudah, dia kata. Okey. Kena tengok dia cakap pasal apa. Itu disebut dia nak tarik orang kan. Tengah itu asalkan sembahyang sudah, jamaah taksir ke, jamaah tahyah ke, jamaah apa? Bagi asalkan sembahyang gitu. Daripada tak sembahyang. Itu alasan tu nak bagi tahu orang yang tak nak bersejadah kan, tak nak bagi surah asal sembahyang. Tapi itu hak sembahyang ni bukan nak cari pilihan itu. Sebab apa tuan-tuan? Apakah kita bahas dan daripada tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bab fikah tuan-tuan di negara tuan-tuan dengan camah dia untuk naik semangat. Naik semangat. Nampak tu kalau contohnya kita katalah Ustaz Azhar nombor 1 lah masyarakat kan. Maknanya tuan-tuan, kita dengan kuliah dia sekali. Kuliah dia ada yang belum ni dan selepas ni. Kan lepas ni. Waktu buat itu tak tahu apa jawab tu. Hampa cakap dia tengok ke tempat juga. Nak makan apa? Tengoklah saya waktu mana. Kan tak waktu kau nak tengok nak makan. Tengoklah pukul 4 pagi ni kita orang minta ais ke apa ni. Dia jawab pada tu tak sama dah tuan. Kita tengok siapa dia orang yang bertanya tu. Dia jawab sudah itu berdasarkan siapa yang tanya dia. Kalau tanya dia budak dan terima, dia jawab secara dah terima kan. Kalau yang tanya tu kata 5, dia kata 5. Kalau yang tanya tu umur 15, dia jawab secara umur 15 tahun. Kan pada tuan, drama ni bagus untuk boleh balik. Tapi kalau kita nak sebagai fatwa, sebagai hukum tuan untuk umum tak kenal. Lain kali ustaz tu dapat nama. Ustaz tu dapat buku kan salah ni doa itu. Saya rasa sekadar itu tuan-tuan, kita boleh kongsikan. InsyaAllah di sini kita kopi dah sebelum kan. Kopi kan tak tahu lagi macam mana tuan-tuan. Bahannya supaya kita boleh sebar-sebarkan untuk ketahuan itu semua. Aku lihat astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan qala Allah aftah alaina futuhan 'arifin ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.